So, okay, kita buat recap lah. Okay, recap. Hari ni 18 hari bulan 22. Baik, untuk ellipse. Yang kamu kena ingat adalah yang ini saja, x square over a square plus y square over b square. Ni mesti sama dengan 1. Ini adalah basic dia. Dan kita tetapkan yang A ni untuk yang X, yang B ni untuk yang Y. Baik. So daripada segi shape dia, kalau yang ini, kalau yang A square ni besar nilai dia daripada B square, bentuk dia akan jadi macam ni. Saya bagi tahu kenapa. Baik, katakan kita ada x square over 25 tambah y square over 16 sama dengan 1. So, kalau kita nampak kat sini, yang ini nombor dia lagi besar. 25 lagi besar daripada 16. Meaning that yang x ni lebih besar daripada yang y. Sebab tu kamu punya ellipse akan jadi macam ni. So, kalau kamu perasan yang x ni, lagi besar daripada yang y ni. Sebab tu dia adalah horizontal ellipse kita panggil. Ini adalah horizontal ellipse. Boleh faham ke tu? Boleh, sir. Baik, so apa jadi kalau yang x ni kecil? Katakan x square over 16 plus y square over 25 sama dengan 1. So, kalau kita nampak kat sini, yang y ni lagi besar daripada yang x. So, meaning that kita punya ellipse adalah horizontal. Macam tu. Horizontal. So, sekarang ni kamu tahulah macam mana nak detect sama ada dia adalah horizontal ellipse ataupun vertical ellipse. So, yang ini vertical dia lagi besar, y dia lagi besar daripada yang x. So, ini adalah vertical. Ini adalah vertical ellipse. Boleh So, itu yang pertama, basic dia. Baik. Kemudian, kalau kita tengok equation x square over 25 plus y square over 16 sama dengan 1. So, daripada 25 ni kita boleh dapat satu maklumat. A square ni sama dengan 25. So, kalau A saja dia adalah sama dengan 5. So, 5 ni adalah distance. Distance between center dengan vertex ataupun vertices. So, maksudnya kalau saya punya ini horizontal ellipse kan? Sekejap, tak jadi. So, ini adalah horizontal ellipse. So, center dia katakan dekat sini. So, 5 tu adalah jarak. Saya guna jarak. Saya tak guna formula. Saya tak hafal rumus-rumus yang banyak ni. So, 5 ni adalah jarak di antara center dengan vertex kat sini. Ini jarak dia 5 unit. So, 5 unit. Kamu kira lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Yang sebelah sana pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. So, kamu boleh agak lah dia punya koordinat tu berapa. Katakan center ni 0, 0. Maksudnya dekat sini dia akan jadi negatif 5, 0. Di sini dia akan jadi 5, 0 macam tu. So, kalau center dia ni bukan 0, 0, katakanlah berapa? 5, 7 katakan. So, kamu boleh cuba kamu agak berapa dia punya vertex dekat sini. Koordinat dia berapa? Ini 5 kan? So, 5 ke kiri. Jadi, 4, 3, 2, 1, 0. So, ini akan jadi 0, 7 macam tu. So, vertex sebelah sini pula. Dia akan menjadi apa? Dia akan jadi, ini 5 sini. Center. So, dia akan jadi 6, 7, 8, 9, 10. So, dapatlah 10, 7 macam tu. Boleh faham ke? Itu yang A.
Yang A. Yang X ni yang X. So kita gerak dekat X axis lah. Bukan dekat X axis, dekat X apa nama ni? X plane tu. Okay. Boleh faham? Ya, sir. Okay. So kalau yang 16 pula. Okay, B square ni sama dengan 16. So B sama dengan 4. 4 ni apa? 4 ni adalah jarak di antara center dengan vertices juga. Tapi di bahagian Y tu. Okay. So sini. Di bahagian Y ni. Jarak dia 4. So kamu kira lah ini akan jadi berapa? Ini 7. Okay. Kalau saya besarkan ni 7, 8, 9, 10, 11. So dia punya koordinat sekarang berapa? Ini 11. Ini tetap 5. Macam tu. Okay. Kemudian ke bawah pula. Okay. 7. Sorry. Bukan 11 ni. Jadi, betul lah 11. Saya pun dah ni. 11. Turun ke bawah tu yang jadi kurang. Okay. So, ini akan jadi 7, 6, 5, 4, 3. So, dapatlah sini. Koordinat dia adalah 5, 3 macam tu. Boleh faham? Yes, sir. Okay, so ini center dia dah berubah tadi kan. Center ni 5, 7. Jadi equation ni kena ubah lah. Okay, equation ni kena ubah. Dia akan jadi X. X tolak berapa? X tolak 5. Okay. X tolak 5 lah sekarang kita punya equation. Y tolak berapa? Y tolak 7. Center dia sekarang 5, 7. So ini je ellipse. Setakat ni boleh faham ke? Boleh, sir. Okey. Baik. Kemudian ellipse dia mesti ada foci. Okey, foci itu adalah plural untuk focus. Okey, so ini foci yang pertama, F1 saya letak kat sini. Sini saya letak F2. Okey. So, macam mana nak kira jarak dia ni? Jarak di antara center dengan foci. Macam mana nak kira? So, itulah datanya C. So, rumus dia adalah C square. Okey, yang besar tolak kecil. Tolak kecil. So, apa yang besar, apa yang kecil ni? Nombor ni. Nombor dekat X dengan Y. Yang mana besar, yang mana kecil. Kamu tengoklah, besar mesti tolak kecil. Dia tak boleh terbalik. So, di sini dia akan jadi 25 tolak 16. So, 25 tolak 16 sama dengan berapa? 9 Okey, 9. So, maksudnya C kita adalah sama dengan 3. Maksudnya, jarak di antara center dengan foci adalah 3. So, kita kira sekarang. Okey, kita kira dia punya jarak. Saya nak guna color apa? Okey, color ungu. Baik, so 3 daripada center, 3 unit ke kiri pula sekarang. So, dia akan jadi 5, 4, 3, 2. Okey, jarak dia 3. So, ini akan jadi 2, 7. Okey, kemudian foci yang kedua. Tengok, ini 5, 6, 7, 8. So, ini akan jadi 8, 7. Gitu je, kita gerak-gerakkan dia je. So, ini je lah kita punya ellipse. Yang panjang ni, okay, ini kita panggil major axis. Okay, major axis dia yang ini. Minor axis yang kecil lah, minor kan. Yang kecil ini. So, major axis ni adalah pada, saya tulis sini major axis adalah pada line apa ni? Ini line apa ni? Ini adalah line Y sama dengan 7. Okay, Y sama dengan 7. Major Okay, yang ini. Kemudian vertical ataupun minor axis dia akan jadi minor axis apa? Minor axis. Kita tengoklah ini line dia line apa ni? Ni 5. Maksudnya X sama dengan 5. Okey. Macam ni dapat? Ini kan. Ini kan Cartesian equation tu kan. Kalau X sama dengan 1 macam ni, X sama dengan 2 macam ni, X sama dengan 3 macam ni. Kalau Y sama dengan 1 macam ni, Y sama dengan 2 macam ni, Y sama dengan 3 macam ni. So, sekarang ni, ini adalah line X sama dengan 5. X sama dengan 5 macam tu.
So, itu je lah sebenarnya apa yang kamu tengok kat sini banyak-banyak ni. Itu je lah. Okay, saya tak guna formula. Saya tak guna formula. Ni, ada H plus minus lah. H, K plus minus B lah. Ini kalau saya pun pening, saya tak suka hafal ni. Saya suka guna distance. So, bila distance, kamu nampak macam mana nak cari. Boleh faham ke? Ya, sir. Boleh. So, Faham, sir. clear Clear. So, itu je lah. Itu je lah ellipse. Tak ada apa pun sebenarnya. Kamu kira jarak je. Jarak di antara center dengan vertices. Vertices tu ada yang major, ada yang minor. Kemudian jarak di antara center dengan foci. Lepas tu habis. Asalkan kamu tahu basic ni, soalan-soalan lain kamu boleh jawab. Okay? Baik. Kemudian kita akan tengok soalan tutur. Kita tengok soalan tutur dulu. Mana soalan tutur saya? Saya suruh buat soalan nombor berapa? 15, 16 Ya, sir. So, dah try ke belum 15, 16 tu? Sudah, sir. Okay, 15. Kita tengok 15. Dia minta cari vertices, foci, center, major and minor axis for the ellipses. Sketch the graph. So, kalau saya lah, saya suka sketch graph. Baru saya cari vertices, foci, center, major and so on tu. Kalau kamu cari vertices, foci, center, major, baru sketch, maksudnya kamu guna formula. So, most probably kamu akan pening-pening lalat sikit. Kalau saya suka sketch dulu. Lepas tu baru saya cari yang vertices and so on tu. So, kita tengok 15. Kamu ada apa-apa masalah tak? Soalan mana yang tak dapat? Ke semua dapat? D, sir. D. Dengan D. Bola. Ya, sir. Bola tangan dadu. Baik, kita tengok 14B dulu. Baik, 4x square over 9 tambah 4y square over 25. Baik, sama dengan 1. Baik, untuk kita mulakan pengiraan ellipse ni. Yang pertama, depan x square ni mesti 1. Yang kedua, depan y square ni mesti 1. Kemudian, sini mesti 1 juga. Okay, mesti 1 juga. So, ada 3 tempat lah yang mesti jadi 1. Okay, kamu kena manipulate lah macam mana pun. Jadikan yang ini 1, yang ini 1, yang ini pun 1. So, untuk equation kita ni, kita hanya perlu turunkan 4 saja ke bawah. So, dia akan jadi x square over 9 over 4. Tambah y square over 25 over 4. Macam tu. Sama dengan 1. So, kita actually dah boleh mula cari. Okay. Yang pertama, kena cari apa? Okay. Okay, sekarang ni origin dia 0, 0. Center dia 0, 0. Sorry, bukan origin. Center. Center dia 0, 0. Sebab apa? Sebab tak ada apa-apa kat sini. Okay, tak ada x minus apa ke. Ini y plus minus apa ke. Tak ada. So, center dia 0, 0. Kemudian, baik, kita kena tahu dia adalah horizontal ke vertical asymptote pula. Horizontal ke vertical ellipse ni? Boleh bagi tahu dia vertical ke horizontal? Vertical, sir. Vertical kan? Sebab apa? Sebab ini lagi besar daripada yang ini. Y lagi besar daripada X. So, dia adalah vertical. Okay. Kemudian, A square dia. Okay. A square dia adalah sama dengan 9/4. Meaning that A kita adalah sama dengan 3/2 ataupun 1.5. Okay, 1.5. Kemudian B square kita adalah sama dengan 25/4. So, B kita adalah sama dengan 5/2 ataupun 2.5. So, sekarang ni kita
vertices, foci, center, major and minor axis. Okay, so kita lukis sekarang. So dia adalah vertical tadi macam yang kita dah bincang, kita dah bagi tahu. So kita buat center dia dulu. Sebelum buat center mesti ada garis ni. Okay, so itu yang pertama, ini yang kedua. So kemudian kita label sini kosong-kosong. Okay, kosong-kosong. Baik. So untuk vertices yang pertama, major vertices always V1 dengan V2 Minor, sebab dia minor dia kecil, dia ujung-ujung lah V3 dengan V4. Tak kisahlah mana-mana urutan ni. Okay, V4. Tapi ingat major always V1 dengan V2. So kita tengok V1, koordinat V1 yang pertama. Agak-agak kamu apa? Dia jarak dia adalah 5/2. Okey, maksudnya ini daripada kosong naiklah 5/2 unit ataupun 2.5. So katakan 1, 2.5. So kita punya koordinat kita sekarang apa? Kosong, 5/2. Macam tu. Dekat bawah ni sama juga. Ini kosong, 1, 2.5. Jadi dia punya koordinat adalah kosong, negatif, 5/2. Settle. Okay, V1 dengan V2 settle. Baik, V3. V3, okay. So ini kosong. Dia gerak berapa? A3, okay, 1.5. So 1.5. So dia punya koordinat dia berapa? Untuk X 3/2. Ini kosong. Okay. Kemudian belah sini sama juga. Dia akan bergerak 1.5. So 1.5. So koordinat kita sekarang adalah negatif 3/2 kosong. Selesai situ. Vertices. Baik, foci. C square. Besar tolak kecil. So 25/4 tolak 9/4 dapat apa? 16/4 ke? Yes, sir. Okey, so 16/4 sama dengan 4. Bermaksud C kita adalah sama dengan 2. So kita gerakkanlah. Okey, foci kita mesti berada pada major axis. Okey, so sini foci yang pertama. Di sini foci yang kedua. Dia mesti berada di major axis. Dia tidak akan berada pada minor axis. Ini salah. Okey, dia mesti berada yang bahagian kat panjang. Fokus mesti mahu yang panjang punya. Dia tak mahu yang bahagian pendek punya. So jarak dia berapa? Jarak dia 2. Okey, so jarak dia 2 bermaksud ini dia akan bergerak 1, 2. So fokus kita sekarang akan jadi 0, 2. Bawah ni dia akan jadi 0, negatif 2. So bila dah selesai tu, apa yang kita kena buat adalah kita listkan sahaja kita punya jawapan. Dia mahu vertices. So kita buatlah V1 sama dengan 0, 5/2. Okay, tapi kamu kena label lah kat sini sebab dia minta sketch kan. So kamu kena label V1 apa, V2 apa, V3 apa, V4 kat mana, F1 kat mana, F2 kat mana, center kat mana. Okay. So V1 sama dengan 0.5/2. V2 sama dengan apa? V2 0, negatif 5/2. Lagi senaraikan semua. V3, V4. Kemudian apa lagi dia mahu? Center 0, 0. Okay. Lagi apa lagi? Major and minor axis. Baik, major axis dengan minor axis. Baik, kita tengok major axis. Major axis ni adalah garisan apa ni? Dia adalah garisan Y sama dengan 0. Okey, Y sama dengan 0. Yang menegak tu Y. Baik, yang melintang ni X. X sama dengan berapa kat sini? X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Kemudian apa lagi? Major and minor axis sudah, center sudah, foci tak list lagi. So foci yang pertama adalah 0, 2. Foci yang kedua adalah 0, negatif 2. So semua dah ada, selesai. Okey, kena listkan dah kamu punya last answer tu.
So kita tengok 14B betul ataupun tidak jawapan kita. Ni 14 bukan 14, 15. 15B. Tu 15B, V1 052, V2 0 negatif 52. Okay, so betul lah, tak ada masalah. Setakat ni boleh terima kah? Ataupun masih pening-pening lagi? Boleh terima, sir. Okay, baik. So, kita tengok yang 15D pula. Okay, 15D. Baik, untuk soalan ni, dia tak bagi dalam bentuk, dalam bentuk apa nama ni? Dalam bentuk ellipse kan, dia bagi dalam bentuk equation macam ni. So, apa yang kamu kena buat adalah kena dapatkan dalam bentuk ellipse ni. Okay, bentuk basic dia adalah, ingat, bentuk basic dia adalah ni bentuk yang paling basic, kena dapatkan dalam bentuk macam ni. Bawah ni ada nombor, bawah ni ada nombor, sini satu, sini satu, sini satu. Mesti macam tu. Nombor ni tak kisahlah. Okay, yang penting x square ni mesti 1, y square ni mesti 1, belah kanan ni mesti 1. So, macam mana nak buat? Itulah datanya completing the square. So, x square minus 6x kita susun dulu. Plus 4y square plus 8y sama dengan 1. So, ini boleh terus buat completing the square. Dia akan jadi x square minus 6x plus b over 2a. So, negatif 6 bahagi 2. Kuasa 2. Okay. So, sini kalau siapa yang tak ingat, dia adalah b over 2a square. Plus, kemudian minus sama juga b over 2a square. Dengan syarat a tu, baik, ini adalah a ini adalah b. Dengan syarat a ni mesti 1 kat depan. Okay. Mesti 1 x square. Tak boleh 2 x square. Ini saya teruskan. Minus negative 6 over 2 times a times 1 lah. Okay. Times 1. Okay. Sebab x square kita tu 1 nilai dia. Okay. Ini square. Baik. Kemudian pergi kepada yang y pula. Plus 4. Baik. Depan ni macam saya cakap nak buat completing the square. Depan y ni mesti 1. Tapi ini 4. So, apa yang kita kena buat adalah kita factorizekan dahulu. X square plus 2y. Kemudian baru kita boleh buat completing the square tu. So, dia akan jadi x square minus 6x. Ini akan jadi apa? 39. Okay. Plus 9 minus 9. Jangan cancel out pula. Okay. Jangan cancel out pula. Okay, plus 4. Okay, ini completing the square. Y square plus 2y plus negative b over 2a. Ataupun b over 2a pun boleh juga sebab nanti dia square. So, b adalah 2 over 2 times a. A 1 lah. So, ini square minus 2 over 2 square. Okay, equals to 1. So, dia akan jadi x square minus 6x. Okay, yang ini sebenarnya kita boleh factorize terus. X square minus 6x plus 9 ni bila factorize kita akan dapat x minus 3. Square minus 9. Okay, plus 4 dalam kurungan. Kurungan kena ada, kalau tak nanti kamu silap buat. So, y square plus 2y plus 1 minus 1. Jangan cancel out tu. Ini sama dengan 1. So, yang x ni dah selesai. Yang tinggal yang y lagi. So, ini akan jadi y plus 1 square minus 1. Okay, equals to 1. Baik. Di sini kena hati-hati. Bila kita darab masuk ni. 4 ni bila darab masuk ni, kena darab kat sini dan kena darab dekat negatif 1 tu. Okay. Sebab kita darab masuk dalam kurungan. So, sebab tu kurungan tu perlu dan kalau tak ada, kamu akan buat silap. Okay, so dia akan jadi macam tu. Minus 4 sekarang. Sebab apa jadi minus 4? Ini kita darab. Okay, darab masuk dalam. Sini, sini. Okay. So, ini akan jadi sama dengan 1. So, sekarang ni kita akan pindahkan dahulu yang negatif 9 dengan 4 pergi sebelah sana. So, dia akan jadi x minus 3 square plus 4y plus 1 square equals to 1 tambah 4, 5 tambah 9 jadi 14. Okay. Kemudian
apa nak buat sekarang? Baik, kita kena jadikan yang pertama, jadikan yang ini 1 dulu. Meaning that semuanya bahagi 14. Okay, semuanya bahagi 14. So, dia akan jadi x minus 3 square over 14 plus 4 over y plus 1 square over 14 sama dengan 14 over 14. Macam tu. So, ini akan jadi 1 lah. Kemudian, yang ini tadi dah dapat 1. Next step, okay, ataupun step yang kedua, jadikan depan ni 1. So, yang x tak ada masalah dah sebab dia memang dah 1 dah. Yang y ni ada masalah sebab depan y ni dia ada 4. So, kena turunkan dia ke bawah. So, dia akan jadi x minus 3 square over 14 plus y plus 1 square over 14 over 4. Jadi, berapa? 7/2. 7/2. Sama dengan 1. So, selesai. Kita dah dapat dalam bentuk ellipse. And then, kita boleh inilah. Okay, kita boleh proceed. Okay, kita boleh proceed dengan kita punya ellipse. Yang pertama, kita cari dia punya center dulu. Center dia sekarang adalah 3, -1. Okay. Kemudian, A square kita adalah 14. So, A kita adalah sama dengan square root 14. Okay, square root 14. B square kita adalah 7/2. So, B kita adalah sama dengan square root 7/2. C square kita sekarang adalah 14 tolak 7/2. Sama dengan berapa ni? 14 tolak 7/2. So, dia adalah sama dengan 21/2. Okay, 21/2. So, C adalah sama dengan square root of 21/2. Okay. So, kita tengok nilai dia. Ini square root of 14 ni adalah sama dengan 3.74 something. Okay. Tak perlu pun tulis dalam exam. Tak perlu pun tulis yang ni. Tapi sebab saya nak tahu jarak dia. Sebab nanti kita nak buat apa? Lompat-lompat tu. So, saya kena tahulah jarak dia. Okay, 21 bagi 2. Kemudian square root answer. Dia akan jadi 3.24. 3.24 lebih kurang. So, make sense lah. Okay, foci nilai dia lagi kecil daripada major axis ni. So, barulah kita lukis. Okay, kita lukis. Baik, so kalau nampak kat sini, kita punya X lagi besar. So, maksudnya apa? Okay, ini nilai dia 14, ini nilai dia 3.5. Maksudnya dia adalah horizontal. Okay, horizontal ellipse. Okay, kemudian, ni saya ingat, saya tak nak sangat, saya nak tegak. Okay. Boleh lah. Okay, kemudian saya akan buat garis ni. Major ni. Kemudian garis minor axis. Okay. So, saya akan letak saya punya center dulu. So, center saya sekarang adalah berapa tadi? 3, -1. Okay. Kemudian saya akan cari V1 dengan V2. So, ingat, V1 dengan V2 mesti dekat major axis. So, situ adalah V1, sini adalah V2. So, minor axis automatically V3 dengan V4. So, saya senaraikan dulu. Kemudian, saya letak juga saya punya F1 dengan F2 dulu. Okay, sebab itu kedudukan dia. Baik. So, untuk V1 dahulu. V1. Okay. So, V1 dia adalah square root 14. Dia bergerak 3.74. So, 3.74 So, ini center dia adalah 3. 1, 2, 3.74. Macam tu. So, macam mana nak tulis? Macam ni. 3 tambah square root 14. Gitu je. Ni negatif 1 lah. 3 tambah square root 14. Okay. Square root 14, 3.74 tadi. 1, 2, 3.74. So, saya tulis 3 tambah square root 14 je. Senang. Okay. Kemudian yang belah sana, yang V2 ni. Yang V2 ni kita tulis macam mana? 3 tolak. 3 tolak square root 14. Okay. Dia punya y koordinat sama je, negatif 1. Okay. Kemudian,
Yang V3 berapa pula? Okey. Dia adalah negatif 1 tambah square root 7/2. Okey. So, dia punya x koordinat sama. Cuma yang ini dia akan jadi negatif 1 tambah square root 7/2. Okey, selesai. V4, koordinat dia sama, x koordinat dia sama. Yang ini akan jadi negatif 1, tolak lah. Okey, yang atas tolak, yang bawah, yang atas tambah, yang bawah tolak. Okey, 7/2. Foci. Foci ni dia bergerak dekat x-axis. Okey, maksudnya dia akan jadi 3 tambah 3.24. Okey, 3, ni 3, x koordinat tambah 3.24. So, 1, 2, 3.24. Maksudnya 3 tambah square root 21/2. Okey, y koordinat dia sama, negatif 1. F1, 3 tolak. Okey, sebab dia di sebelah kiri. Okey, ini 3, 1, 2, 3.24. Dia tolak lah lebih kurang. So, kalau kamu tekan kalkulator tu, kamu akan dapatlah nilai dia berapa. Tapi biasanya dalam exam kita tinggal je macam ni. 3 tolak square root 21/2, negatif 1. So, dah selesai center, vertices, foci. Kemudian kamu kena senaraikan. Jawapan akhir kena senaraikan. V1 sama dengan apa, V2 sama dengan apa, V3 sama dengan apa, V4 sama dengan apa. F1, F2, center itu letak atas. Okey, kena senaraikan. Kemudian major axis dengan minor axis. Baik, major axis sama dengan berapa ni? Cuba tengok. Cuba bagi tahu apa jawapan dia. Major axis. Seorang boleh try. Major axis sama dengan berapa ni? Tak ada orang nak try. Major axis, yang melintang ni. So, yang melintang ni adalah melintang. Okey, ni dia adalah apa tu? Dia adalah y. Y sama dengan apa? Y sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1. Minor axis yang menegak ni. Okey. So, kalau kita buat satah Cartesian tu, ini x, ini y. So, yang menegak macam ni. Menegak macam ni apa ni? X sama dengan apa-apalah. X sama dengan 2 kah? X sama dengan 3 kah? So, ini adalah x sama dengan 3. Okey, selesai. Boleh faham ke? Boleh, sir. Kemudian kita tengok soalan nombor 16 boleh buat? Tidak dapat. Okey. Tak dapat, baik kita tengok dulu. Dia punya soalan, dia bagi tahu. P21 is a point on ellipse. Foci dia bagi koordinat. So, apa yang saya suka buat adalah saya suka lukis dulu. Okey, ini soalan nombor 16. Okey, so saya akan lukis dulu. Kenapa tu? Mungkin skrin saya ni kotor. Banyak cap jari. Kejap saya nak cuba lukis ellipse. Okey, so dia bagi tahu P21 tu point atas ellipse. Maksudnya point atas ellipse macam ni, P21. Okey, kemudian kita akan ada major axis. Kemudian minor axis. Baik, kenapa saya buat horizontal? Sebab foci dia dekat X. Okey. So, ini foci dia adalah negatif square root 3, kosong. Ini F1, ini F2. Okey. Square root 3, kosong. Sebab tu dia adalah horizontal ellipse. Okey, sebab foci dia berada pada X koordinat tu. Meaning that dekat tengah-tengah ni kosong-kosong lah. Okey, kosong-kosong. Center dia kosong-kosong. Sebab apa jarak dia sama?
Okey, ini jarak dia adalah square root 3. Ini jarak dia adalah square root 3. Okey, maksudnya kita tahu sekarang ni C adalah sama dengan square root 3. So, C square kita adalah sama dengan 3. Macam tu. Kalau kamu lukis dia horizontal, salah lah. Okey, salah. Sebab apa? Ingat, fokai mesti dekat major axis. So, kalau horizontal, fokai dia mesti kat sini. Dengan kat sini. So, kalau kamu letak koordinat negatif set 30, ini negatif set 30, salah lah. Okey, sebab koordinat dia salah ni. Okey, sebab tu dia akan jadi horizontal ellipse. Baik, so sekarang ni ada dua maklumat yang kita tahu. Kita dah tahu dia punya fokai tu jarak dia berapa. Okey, so jarak dia tadi macam yang kita dah cakap, ini adalah square root 3. Sini pun sama, jarak dia square root 3. Tapi koordinat dia akan tulis negatif lah sebab dia di sebelah kiri. Okey, so bila jarak dia dah sama, square root 3, maksudnya dekat tengah-tengah ni mesti kosong. So, kita dah tahu dia punya center. So, center pun kita dah tahu 0. Baik, so apa yang dia minta? Dia minta cari equation of this ellipse. Baik, kita dah tahu. Kita punya equation akan jadi x square. Okay, over a square plus y square over b square. Sama dengan 1. Kita dah tahu ini tak ada apa-apa. Dia tak ada x tolak ke, x tambah ke. Ini pun sama, tak ada y tolak ke, y tambah ke. Sebab apa? Center 0. So, ini akan jadi x square saja, ini akan jadi y square saja. Kemudian kita pun dah tahu C square ni sama dengan 3. Kemudian kita ada satu point 21. So macam mana nak teruskan? Baik. Apa yang saya boleh buat adalah saya boleh dapatkan first equation. Okey, sekarang ni kita tahu yang ini adalah horizontal, meaning that yang x ni lagi besar daripada y. So, yang x lagi besar daripada y. So, kita boleh buat equation a square minus b square sama dengan c square. Okey, ataupun yang kita belajar sebelum ni, c square sama dengan besar tolak kecil. Okey, besar tolak kecil. Ini x, ini y. X besar, y kecil. So, x tolak dengan y. So, c square kita dah tahu dah. 3 sama dengan a square minus b square. Ini equation yang pertama. Equation yang kedua, kita ada point. Kita ada point x, y. Ini x, ini y. Kita ada point. So, kita masukkan dalam ni. Okey, kita masukkan kat sini. Kita masukkan kat sini. So, at point 21, kita akan dapat 2 kuasa 2 per a kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 per b kuasa 2 sama dengan 1. Okey, so kita simplifykan. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Okey. 1 per b kuasa 2 sama dengan 1. So, apa yang saya boleh buat sekarang adalah saya boleh cross multiply. So, 4b square plus a square over a square b square sama dengan 1. So, 4b square plus a square sama dengan a square b square. Ini saya pindahkan ke sebelah kanan. So, ini akan jadi equation yang kedua. So, apa yang saya boleh buat adalah saya boleh dapatkan daripada equation yang pertama tu. Okay. Daripada equation yang pertama, saya boleh dapatkan katakan a square lah. A square sama dengan 3 tambah b square. Okay. So, katakan ini equation yang pertama. So, kita ganti masuk. Okay, kita ganti masuk. 1 into 2. Okay, 1 into 2. So, kita akan dapat 4b square plus 3 plus b square. Gantikan a square tu. Sama dengan 3 plus b square. Ini b square. Okay. So, ini akan jadi 5b square plus 3 equals to 3b square plus b to the power 4. So, saya akan pindahkan yang ini ke sebelah kanan sebab saya tak mahu b kuasa 4 ni jadi negatif. Okay, b kuasa 4 itu power yang paling tinggi. Saya tak nak power yang paling tinggi itu negatif. Kita mesti mahu positif. So, dia akan jadi b kuasa 4 tambah 3b kuasa 2 tolak 5b kuasa 2 tolak 3 sama dengan 0. So, b to the power 4 minus 2b square minus 3 equals to 0. So, ini sebenarnya adalah kuadratik. Okay, macam mana saya tahu kuadratik? Ini kuasa 4.
Kemudian ini bahagi 2 daripada 4. Dia adalah kuadratik. Automatically dia adalah kuadratik. Katakan yang lain. Katakan kamu ada 10B kuasa 10 tolak B kuasa 5 tambah 4. Okey. Kenapa jadi macam tu? Alamak. Okey. So, dia akan jadi B kuasa 5, katakan tambah 4 sama dengan kosong. So, ini adalah kuadratik. Sebab apa? Ini 10. Ini bahagi 2 daripada 10, 5. So, kita boleh buat kuadratik. Tapi kalau dia adalah 10B kuasa 10, ini jadi B kuasa 6 tambah 4. Ini bukan kuadratik. Ini bukan kuadratik, ini kuadratik. So, apa yang kita boleh buat bila dia jadi kuadratik? Kita bolehlah tekan calculator straight away. Okay. Tapi kalau kamu tak faham, saya boleh buat macam ni. Let katakan M sama dengan B square. Saya jadikan yang tengah ni sebagai sebagai M, B square sebagai M. So kita akan dapat M square minus 2M minus 3 equals to 0. Kamu akan dapat negatif, kamu akan dapat kuadratik lah. Kamu akan dapat kuadratik. So, ini tekan calculator lah. Okay, tekan calculator macam biasa saja. So, kita akan dapat apa tu? Ini 1, negatif 2, negatif 3. So, kita akan dapat M sama dengan 3. Kemudian satu lagi adalah M sama dengan negatif 1. So, ini adalah M tolak 3. Ini adalah M tambah 1 sama dengan kosong. Okay, ada satu step lagi ni sebenarnya. M tolak 3 sama dengan kosong. M tolak 1 sama dengan M tambah 1 sama dengan kosong. So, M sama dengan 3. M sama dengan negatif 1. Kemudian kena ganti balik M tu dengan B square. So, B square sama dengan 3. B square sama dengan negatif 1. Baik. So, sekarang ni sebenarnya kita dah dapat dah B square. Okay. So, B square adalah sama dengan 3. Okey. Yang B square sama dengan negatif 1, kita reject. Okey. Rejected kita tulis. Sebab apa rejected? Sebab distance tak boleh negatif. Distance tak boleh negatif. Okey. Ini kan B kan jarak kan tadi. Daripada center ke vertices. Okey. So, jarak tak boleh negatif. Ini pun kalau kamu tekan calculator. Okey. Kamu buat B sama dengan square root negatif 1. Ini bila kamu tekan calculator, kamu akan dapat dia adalah complex number. Dia akan keluar simbol I. Ataupun kalau kalkulator lama tu, dia akan keluar simbol, adalah keluar simbol. Maksudnya dia adalah complex number. Okay, complex number. So, kita reject B square sama dengan negatif 1. Kita dah dapat B square. So, sekarang ni kita cari A square. So, A square tadi adalah sama dengan 3 tambah B square. Okay, A square adalah sama dengan 3 tambah B square. Bermaksud ini akan jadi 3 tambah 3. Maksudnya dia adalah sama dengan 6. Okay, so dah selesai lah. Okay, kita mau kita punya equation saja. Tak ada pun dia suruh sketch. Okay, tak ada soalan ni. Dia minta kita sketch. So, kita gantikan saja. X square over. Therefore, kita tulis sini. Okay, therefore X square over 6 plus Y square over 3 sama dengan 1. Selesai. Okay, selesai. So, ini adalah soalan nombor 16. So, kita tengok betul tak jawapan yang kita dapat ni. Okay, X square over 6 plus Y square over 3 sama dengan 1. Okay ke? Okay, sir. Okay, sir. Boleh faham senang je. Ellipse asalkan kamu ingat distance. Okay, key point dia distance. Kamu boleh jawab lah soalan ni asalkan kamu ingat dia punya basic formula. Okay, basic formula jarak vertex tu semua kamu boleh jawab. Tapi kalau kamu hafal formula, most probably kamu akan lupa. Okay, most probably kamu akan lupa dalam exam. So, saya punya suggestion adalah kamu gunakan teknik jarak ni. Baik, untuk besok. Okay, untuk besok kamu
jawab soalan 17, 18. Okey. Kemudian kamu akan tengok video untuk parabola dan jawab soalan nombor 23 saja. Okey, soalan nombor 23 saja. Sebab kalau ikut PPPU, kamu sepatutnya minggu ni dah habis chapter 4, bukan circle chapter 4. So, ada dua soalan yang saya nak kamu buat, iaitu soalan nombor 17, 18. Nombor 22. Okey, so baik. Untuk parabola, kamu tengok video dan kamu jawab satu soalan saja. Tapi kalau kamu boleh jawab lebih, lagi bagus. Sebab parabola ni adalah yang paling senang sekali. Okey, sama juga kamu boleh gunakan konsep jarak juga. Sebab kalau tengok daripada lecture note tu, dia bagi dalam bentuk formula macam ini. Okey, formula macam ini. So, ada lagi macam ni lah. Okey, yang apa nama ni? Yang X tolak ni. X bla 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 ni lah. Okey. Ni. Okey. Tambah-tambah macam ni. So, gunakan konsep jarak. Bezanya untuk parabola ni saya bagi tahu sikit lah. Okey. Bezanya adalah dia punya equation. Kemudian dia ada focus. Okey, sebab satu saja fokus. Kalau dua ellipse tadi foci. Kemudian dia ada directrix. So kalau kita tengok kat sini, yang penting kamu ada dia punya vertex. Okey. Kalau ellipse dia ada center. Okey, parabola dia ada vertex. Okay, so untuk ellipse kita always start dengan center. Untuk parabola kita always start dengan vertex. So cari vertex dia dahulu. Lepas cari vertex, barulah kita cari focus. Okey, ataupun P tu. P tu adalah jarak di antara vertex dengan focus dan juga vertex dengan satu line directrix kat belakang ni. Dia macam cermin lah. Okey, ni cermin. Okey, ini kamu kejap. Macam ni? Cermin lah, macam cermin. Okey. Dia ada satu line. Okey, dia ada satu line yang bertentangan dengan focus. Okey. So kalau vertex kat sini, okey, kalau vertex dekat sini, focus kat sini, line of directrix mesti berlawanan. So jarak dia sama, P. Okey. So kemudian saya ajar sikit sebelum kamu tengok video tu. Basic dia adalah graf kuadratik. Okey. Y sama dengan X square. Okey. Kemudian kamu tahu dah. Okey, kamu tahu dah dia punya graf ni adalah macam ni. Oh, tak jadi. Okey, graf dia adalah macam ni. So, untuk dia jadi parabola, kamu letak saja 4P kat depan Y ni. Okey. Kemudian katakan ini adalah untuk vertex dekat 0, 0. Kalau vertex dia dekat tempat lain, katakan sini 0, 0. So, dia katakan kat sini. Okey. So, vertex, dia punya vertex kat sini. Okey. So, katakan ini 2, 2. So, ini kita kena ubah sikit lah. Ini akan jadi, dia akan jadi X minus 2 square. Ini akan jadi Y minus 2 saja. Kemudian depan ni letak 4P. Jadilah dia parabola. So, kamu boleh cari dia punya, dia punya fokus kat sini. Kamu boleh cari dia punya line of directrix sama ada dekat sini ataupun kat bawah x-axis ni. Okey. Baik. Untuk satu lagi, dia boleh jadi juga x sama dengan y square. Oh, belum lagi. Kalau negatif. Okey, kalau negatif, katakan y sama dengan negatif x square. Okey. So, dia akan jadi masam lah. Okey, ini kamu tahu. So, untuk dia jadi parabola, okey, kita akan letak 4P kat sini. Kemudian
negatif ni saya pindah sebelah sini. Jadilah dia parabola. Okey. Baik. Untuk terbalik, X sama dengan Y square. Ini terbalik. Okey, dia buka ke kanan lah. Okey, positif dia buka ke kanan. Okey, kalau negatif, dia buka ke kiri. Macam tu. Kemudian ini untuk jadikan dia parabola, letak 4P. Ini letak 4P. Tapi negatif ni kita pindah sebelah sana. Kita tak nak dekat tempat Y square tu. So, kalau dia punya vertex dia bukan dekat kosong-kosong, dia ada tambahan lah. Okay, katakan 4p x minus 1 equals to y minus 1 square. So, sekarang ni, dia punya vertex sekarang adalah dekat 1, 1. Okay, ini x, ini y, 1, 1 kat sini. Contoh, 1, 1. Kemudian ini, macam tu. Okay, so kamu kena proceed cari dia punya focus dan juga line of directrix kat belakang ni. Itu je sebenarnya parabola. Boleh terima ke? Boleh, sir. Oi, tu Shopee tu dah sampai barang. Dah tahu lah, sir. Baik, so nanti sebenarnya kamu tak perlu hafal lah semua ni. Okay, tak perlu hafal lah. Kamu hanya perlu ingat saja dia punya basic shape dan juga dia punya jarak. Okay, so sebenarnya yang ini tak perlu hafal pun sebenarnya. Okay, kalau kamu faham dia punya jarak. Dan kalau kamu ingat dia punya basic shape. Basic shape tu apa? Yang inilah. Okay, yang ini dengan yang ini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Itu basic shape dia. Okay, yang lain-lain tu. Kalau dia vertex dia dekat tempat lain, bukan dekat origin. And so on.